اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 19, baris yang ke-16 daripada atas. Baris yang ke-16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Syahdan, apabila seseorang maka apabila ia seseorang dapat dua rakaat yang ni rakaat kedua lah. Dapat dua rakaat, yakni rakaat yang kedua pada sembahyang fardu. Rakaat kedua ni pada sembahyang fardu. Sembahyang fardu ni yang lain daripada subuh, maka sunatlah ia seseorang duduk bagi membaca tahiyah awal, dan iaitu duduk bagi tahiyah awal setengah daripada, dan iaitu membaca tahiyat awal, membaca tahiyat awal setengah daripada sunat ab'ad yang 28, dan iaitu membaca tahiyat awal setengah daripada sunat ab'ad yang 28. Maka apabila ia seseorang dapat dua rakaat, mana rakaat kedua lah seseorang ni pada sembahyang fardu, saya sunat lain bicara, pada sembahyang fardu ni yang lain daripada subuh, maka duduk ia membaca tasyahud awal, dan iaitu membaca tasyahud awal setengah daripada sunat 8. Adapun sembahyang subuh rakaat kedua tu, itu duduk membaca tasyahud akhir, yang mana duduk dan juga membaca tasyahud akhir itu rukun sembahyang. Dan sekarang ni sembahyang fardu yang lain di subuh. Dah subuh duduk bagi membaca tasyahud akhir, yang ianya adalah, kedua-duanya adalah rukun sembahyang. Hak ni maka sunatlah ia. Ni hak sunat. Jadi kalau sembahyang fardu subuh, tu tak sunat dah lah. Kalau sembahyang fardu subuh, maka wajiblah ia duduk bagi membaca tahiyat akhir, dan itu tahiyat akhir setengah daripada rukun fi'li. Itu ayat gitulah. Dan kalau rakaat kedua subuh, kalau rakaat subuh, maka wajiblah ia
duduk bagi membaca tahiyat akhir. Dan iaitu membaca tahiyat akhir setengah daripada rukun kauli yang 5. Gitu ada. Kalau pergi pada subuh, ni sembahyang fardu yang lain daripada subuh. Maka sunatlah ia duduk bagi tahiyat akhir, dan iaitu membaca tahiyat akhir setengah daripada sunat arba'at yang 28. Ini rakaat yang kedua pada sembahyang fardu. Sunat duduk bagi membaca tasyahud awal. Kitab ditulis gitu. Pada sembahyang fardu. Kalau sembahyang sunat, kalau sunat tu 4 rakaat. Sembahyang sunat 4 rakaat, 1 salam. Contoh. Kita sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat dengan 1 salam. Pada 1 salam ni, dia qabliyah zuhur, dia zuhur ada 4 rakaat. Hak afdalnya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Takut memang takut faham kau lain kan. Maknanya kalau 4 rakaat 2 salam lah afdalnya. 2 salam ni memang 2 salam. Salam pertama belah kanan, salam kedua bukan bicara maksud dia gitu. Dia sekarang qabliyah zuhur ada 4 rakaat. Yang afdalnya 4 rakaat tu dengan 2 salam. Mana apa tu? 2 takbiratul ihram, 2 salam. 2 salam maksud siapa tu? 2 sembahyang asing-asing lah. Waktu kita sembahyang semua 2 salam tu, waktu satunya rukun, satunya sunat, tu lain bicara. Kita pergi sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat dengan 1 salam. Saja aku sembahyang sunat sebelum zuhur 4 rakaat kerana Allah. Saja aku sembahyang sunat selepas zuhur 4 rakaat kerana Allah. Saja aku sembahyang sunat sebelum asar 4 rakaat kerana Allah. Ada masing-masing 4 rakaat tu. Jadi dia buat 4 rakaat 1 salam. Rakaat kedua tak sunat, tahiyat awal. Pada kata si main fardu je ni. Main fardu je di sini ni. Dia sebenarnya kalau sembahyang sunat buat 4 rakaat dengan 1 salam pun, rakaat kedua sunat juga duduk bagi membaca tahiyat awal walaupun sembahyang sunat. Bukan sembahyang fardu saja. Tapi kenapa kitab Hidayatus Sibyang ni dia sebut sembahyang fardu je? Maka apabila ia mendapat 2 rakaat pada sembahyang fardu tak masuk sembahyang sunat. Kalau kata apabila ia mendapat 2 rakaat pada sembahyang, disebut pada sembahyang, termasuk sembahyang fardu, termasuk sembahyang sunat. Ada ni disebut sembahyang fardu. Yang lain daripada subuh itu jelas. Sebab kalau subuh itu rukun. Tapi sekarang ni pada sembahyang fardu. Kalau tak kata pada sembahyang, termasuk sembahyang fardu dan termasuk sembahyang sunat. Walhal apabila dapat rakaat kedua ketika sembahyang sunat pun sama juga. Rakaat kedua sunat membaca, duduk bagi membaca tahiyat awal, bukan sembahyang fardu saja. Bukan sembahyang fardu saja. Dia beza dia gini. Kalau sembahyang fardu duduk bagi tahiyat awal tu sunat arba'at. Kalau dia tinggal duduk tu sama ada dengan sengaja ataupun dengan terlupa, dia sunat sujud sahwi. Dia sunat sujud sahwi. Berbeza dengan rakaat kedua sembahyang sunat. Kedua sunat lain. Memang disunatkan apabila dapat 2 rakaat. Contoh tadilah, ataupun sekitar sembahyang tasbih 4 rakaat dengan 1 salam. Sama juga. Apabila dia sembahyang sunat 4 rakaat dengan 1 takbir 1 salam,
memang rakaat kedua sama, disunatkan duduk bagi macam tahiyat awal. Dan baca tahiyat awal tu sunat abad juga sebenarnya, cuma bezanya afdal dia meninggalkan duduk bagi membaca tahiyat awal ketika sembahyang sunat 4 rakaat, 1 takbir 1 salam. Itu beza afdal. Walaupun memang disunatkan duduk bagi tahiyat awal bila dapat rakaat kedua, tapi afdalnya jangan duduk untuk baca tahiyat awal. Itu lebih afdal. Sebab bila dia tidak duduk untuk baca tahiyat awal selepas membaca Fatihah 3/4, disunatkan membaca surah. Bila duduk tahiyat awal sahaja, maka rakaat ke-3/4 tidak disunatkan baca selepas membaca Fatihah. Itu beza dia. Adapun 2 rakaat sembahyang fardu saya sebut tadilah, dia terlupa ke sengaja ke, disunat sujud sahwi. Kemudian dia terlupa membaca tahiyat awal, contohnya sembahyang fardu zuhur ni, rakaat ke-3/4 memang tidak disunatkan baca surah, walaupun dia tidak membaca tahiyat awal. Walaupun ditinggal dengan terlupa atau tinggal sengaja sekalipun, ditinggal sengaja tahiyat awal kat kedua zuhur, boleh baca surah lah. Ketiga-4 baca Fatihah, tidak disunatkan. Di situ perbezaan dengan rakaat kedua pada sembahyang sunat. Hak buat 4 rakaat dengan 1 takbir 1 salam. Ada situ. Dan walaupun kalau sembahyang sunat tu rakaat kedua duduk bagi macam awal sunat abad sekalipun, kalau dia tinggal dengan sengaja, tidak disunat sujud sahwi. Kalau dia tinggal dengan terlupa, asal dia azam nak baca tahiyat awal sembahyang sunat 4 rakaat dengan 1 takbir salam ni, azam dia asalnya nak membaca tahiyat awal, tiba-tiba terlupa, maka sunat sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Ada beza situ. Kita susun semula. Dua rakaat, bila dapat 2 rakaat sembahyang fardu ke sembahyang sunat ke, sunat duduk bagi macam tahiyat awal yang ianya sunat abad. Yang bezanya, kalau sembahyang fardu zuhur ni, kalau dia tertinggal tahiyat awal sengaja ataupun terlupa, dia sunat sujud sahwi. Adapun sembahyang sunat hak 4 rakaat ni lah, contoh qabliyah zuhur 4 rakaat buat 1 takbir 1 salam, ba'diyah zuhur 4 rakaat, qabliyah asar 4 rakaat dibuat 1 takbir 1 salam. Saja aku sembahyang sunat sebelum zuhur 4 rakaat kerana Allah. Jadi kalau di sembahyang sunat 4 rakaat 1 takbir 1 salam, rakaat 2 duduk bagi baca awal adalah sunat abad. Kalau dia memang sengaja tinggal, tak membaca tahiyat awal, tidak disunatkan sujud sahwi. Kalau dia azam rakaat kedua sembahyang sunat ni, qabliyah zuhur 4 rakaat 1 takbir 1 salam ni, dia azam nak baca tahiyat awal, tiba-tiba terlupa, sunat sujud sahwi. Ada perbezaan. Satu lagi ni perbezaan, walaupun rakaat kedua sembahyang sunat duduk tahiyat awal sekali pun dia ada beza. Kalau rakaat kedua sembahyang fardu, sama ada dia tak baca tahiyat awal tu dengan sengaja ataupun dengan terlupa, tak kira sunat sujud sahwi tu lah. Naik ketika keempat, selepas membaca Fatihah tidak disunatkan membaca surah. Walaupun tadi rakaat kedua sembahyang fardu zuhur dia tidak membaca tahiyat awal, sama ada tidak membaca tu dengan sengaja ataupun tidak baca tu dengan terlupa. Rakaat 3-4 selepas membaca Fatihah tidak disunatkan membaca surah. Berbeza dengan sembahyang sunat.
4 rakaat dengan 1 takbiratul salam. Dia kalau tidak membaca tahiyat awal, sama ada ditinggal tahiyat awal, sama ada dengan sengaja ataupun terlupa, rakaat yang ketiga, keempat, selepas membaca Fatihah, disunatkan membaca surah. Jadi untuk mendapatkan membaca surah ni, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran selebih-lebih zikir. Dan selebih-lebih membaca Al-Quran adalah ketika dalam sembahyang. Jadi untuk mendapat bacaan surah, ketika keempat pada sembahyang sunat ni, lebih afdal dia tinggalkan tahiyat awal. Lebih afdal tinggal tahiyat awal. Faham tak? Kalau sembahyang fardu zuhur ditinggal tahiyat awal dengan sengaja ke dengan terlupa ke, tak kira. Ketiga keempat, selepas membaca Fatihah tidak disunatkan membaca surah. Ada pun sembahyang sunat lain. Sunat lain. Dia kalau dia tidak membaca tahiyat awal rakaat kedua dengan sengaja terlupa, tak kira. Dia disunatkan membaca surah ketika keempat selepas membaca Fatihah. Membaca surah selebih berzikir sebab Al-Quran, dan membaca Al-Quran yang paling lebih di dalam sembahyang. Untuk mendapat surah 3-4 ni, aula afdal dia tinggal, jangan baca tahiyat awal. Walaupun memang tahiyat awal tu hukumnya tetap sunat abad sekalipun. Jadi ada sedikit perbezaan lah. Rakaat kedua sembahyang fardu, rakaat kedua sembahyang sunat, 4 rakaat 1 takbir salam, dia berbeza. Jadi sini dia disebut maka bila ia seseorang dapat 2 rakaat pada sembahyang fardu, sunat, seolah-olahnya tidak disunatkan duduk tahiyat awal. Sunat juga duduk bagi tahiyat awal, tapi lebih afdal jangan duduk untuk tahiyat awal, untuk dia dapat membaca surah selepas membaca takbir keempat. Atau ada sikit perbezaan. Bahkan kalau kita semayang lebih daripada 4 rakaat sunat, di semayang qabliyah ba'diyah zuhur 4 rakaat, capuk 4 rakaat, 8 rakaat dibuat dengan 1 salam, 1 takbir 1 salam saja. Aku semayang sunat sebelum dan selepas zuhur 8 rakaat kerana Allah. Mana? Buat sekali. Mana tak masuk jabak lagi ni. Kita tengok dah juga. Dah mana ni? Lepas serakaat, lepas serakaat ni. Tak sudah lagi ni. Kedak sedar dah dia ni. Kena 8 rakaat. Dia boleh himpun qabliyah zuhur 4 rakaat dengan ba'diyah zuhur 4 rakaat, boleh himpun. Tapi buat selepas sembahyang fardu zuhur lah. Kalau buat sebelum sembahyang fardu zuhur tak boleh. Sebab sebelum sembahyang fardu zuhur 4 rakaat ba'diyah tak boleh sembahyang lagi, sebab zuhur tak sembahyang lagi, mana boleh buat 4 rakaat ba'diyah. Dia 4 rakaat qabliyah, 4 rakaat ba'diyah. Kalau sembahyang fardu zuhur dia cuma ada 4 saja, 4 rakaat qabliyah, ba'diyah tak boleh buat lagi, zuhur tak sembahyang lagi. Kalau nak buat 8 rakaat 1 takbir salam, dia kena buat selepas fardu zuhur. Maka lepas fardu zuhur qabliyah 4 rakaat campur dengan ba'diyah 4 rakaat. Di qabliyah ni hanya disunatkan saja buat sebelum fardu. Sembahyang sunat qabliyah ni hanya disunatkan saja buat sebelum sembahyang fardu. Diharuskan dengan sengaja-sengaja qabliyah buat selepas fardu. Diharuskan, boleh je. Oh, jadi qada ah? Tidak. Waktu qabliyah zuhur, waktu zuhur ni bila berakhir dengan 4:40 dah asar dah. Berakhirnya qabliyah zuhur ada dengan maksudnya asar pukul 4:40. Bukan qabliyah ni berakhir sembahyang fardu, bukan. Hanya sembahyang sunat qabliyah kapik sebelum, mengira fardu yang sebelum, disunatkan buat sebelum fardu.
diharuskan buat selepas fardu. Jadi dia qabliyah zuhur 4 rakaat ni dia buat selepas. Dia campur dengan ba'diyah 4 rakaat. Dia kata saja aku sembahyang sunat sebelum dan selepas zuhur 8 rakaat kerana Allah. Tiap-tiap 2 rakaat tu disunatkan duduk bagi membaca tayat awal. Tiap-tiap 2 rakaat. Rakaat kedua, rakaat keempat, rakaat keenam. Rakaat ke-8 tu wajib duduklah untuk membaca tayat akhir. Itu rukun sembahyang. Ni 3 tempat ni. Rakaat kedua, rakaat keempat, rakaat keenam. 2 rakaat tu disunatkan duduk bagi tayat awal. Yang ketiga-tiga tu, rakaat kedua, keempat, keenam adalah sunat ab'ad. Tapi ketiga-tiga tu, rakaat kedua, empat, enam, afdal jangan duduk untuk tayat awal, supaya disunatkan baca surah ke-8 rakaat selepas membaca Fatihah. Dia kata. Gimana? Faham tak? Dibuat 8 rakaat dengan 1 takbir 1 salam. Rakaat kedua, rakaat keempat, rakaat keenam disunatkan duduk bagi tahiyat awal 3 kali itu, dan ianya dah sunat ab'ad. Tetapi yang afdalnya jangan duduk untuk macam tahiyat awal, rakaat kedua, keempat, keenam. Maka disunatkan membaca surah selepas membaca Fatihah ke-8 rakaat. Mana? Disamalah kalau kata dia buat witir 3 rakaat 1 salam, sama juga. Dia sembahyang witir 5 rakaat 1 salam pun sama. Dia sembahyang witir 7 rakaat dengan 1 salam pun sama. Rakaat kedua, keempat, keenam, afdalnya jangan duduk untuk membaca tahiyat awal. Kalau buat 3 rakaat witir dengan 1 salam, 5 rakaat witir dengan 1 salam, 7 rakaat witir dengan 1 salam, 9 rakaat witir dengan 1 salam, sebanyak-banyak witir 9 rakaat dengan 1 salam, dia hanya membaca tahiyat akhir saja. Dia hanya membaca tahiyat akhir saja. Maka tiap-tiap rakaat 9 rakaat witir tadi disunatkan membaca surah, kemudian dia membaca Fatihah. Jadi bukan rakaat kedua fardu saja disunatkan duduk bagi tahiyat awal, ia sunat ab'ad, semua sunat pun sama. Cuma bezanya lebih afdal dia tinggalkan, tidak duduk untuk tahiyat awal supaya dapat membaca surah pada tiap-tiap rakaat. Pasal sini dia sebut dengan maka bila ia dapat 2 rakaat pada sembahyang fardu yang lain daripada subuh. Adapun subuh itu duduk bagi membaca tahiyat akhir yang kedua-duanya adalah rukun sembahyang. Okay. Maka iaitu membaca tahiyat awal setengah daripada sunat ab'ad yang 28. Ada 8 sunat ab'ad. Kita ni sebut sunat ab'ad, nampak di kepala kita 2 je lah. Tahiyat awal dan membaca kunut. Tahiyat awal dan membaca kunut. 8 kalau perhalusi. Bukan 8 kalau perhalusi. Kalau perhalusi sungguhnya keluar 20 no sunat ab'ad. Kalau perhalusi sungguhnya, kalau perhalusi sungguh-sungguh dia akan keluar 20 sunat ab'ad. Hak 8 ni perhalusi yang pertengahan. Tapi kita sebut kata sunat ab'ad dalam kepala kita 2. Membaca tahiyat awal dan membaca kunut subuh. Oh, tu kasar sangat. 8. Walaupun kita sebut 2, tapi ke-8 tu, ke-8 tu buat belaka, tak ada satu pun tinggal. Tak ada satu pun tinggal. Mana 8 ni?
Pertama, membaca tahiyat awal, sunat ab'ad. Yang mana membaca tahiyat awal ni jumhur kebanyakan mazhab sunat lah. Mazhab Hambali wajib. Mazhab Hambali baca tahiyat awal wajib. Jumhur mazhab membaca tahiyat awal ni sunat. Dia mazhab Hambali ni wajib sebab Nabi mudawamah. Nabi berkekalan baca tahiyat awal. Nabi berkekalan membaca tahiyat awal. Macam kita lah. Kita pun berkekalan juga baca tahiyat awal. Kalau baca tahiyat awal tu macam tak sah semayang kali tau. Kalau tak baca tahiyat awal tu tak sah semayang kalau kita. Memang kita pun mudawamah, kita pun berkekalan membaca tahiyat awal. Jadi Nabi mudawamah, Nabi berkekalan membaca tahiyat awal. Maka mazhab Hambali tahiyat awal adalah wajib. Bahkan Nabi SAW-nya menyuruh Ibn Abbas radhiyallahu anhu membaca tahiyat awal. Nabi perintah qulu at-tahiyyatu lillah sampai ke akhir. Nabi perintah kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kata olehmu at-tahiyyatu lillah sampai ke akhir. Kata olehmu tu Nabi perintah. Nabi perintah jadi wajib. Itu mazhab Hambali. Tapi jumhur kebanyakan mazhab Nabi perintah, tapi perintah sunat. Sebab perintah-perintah ni ada yang perintah wajib, ada yang perintah sunat. Dia ada dalil-dalil yang lain yang menentukan bahawa perintah tu sama ada wajib ataupun perintah tu sama ada sunat. Di mazhab Hambali dak, tahiyat awal wajib. Tahiyat awal wajib. Jumhurnya sunat. Kalau mazhab Maliki, tahiyat awal sunat, tahiyat akhir pun sunat. Allah, dua-dua sunat pula. Dia gitu. Mazhab Hambali tahiyat awal wajib, tahiyat akhir wajib. Mazhab Maliki tahiyat awal sunat, tahiyat akhir pun sunat. Jadi membaca tahiyat awal. Membaca tahiyat awal ni sampai ke wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua daripada 8 sunat ab'ad, selawat atas Nabi, kemudian daripada membaca tahiyat awal. Selawat atas Nabi, kemudian daripadanya tahiyat awal. Tahiyat awalnya mana? Sampai ke wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu sunat ab'ad yang kedua. Kita sebut tahiyat sampai ke Hamidum Majid. Kita kan tahiyat sampai ke Hamidum Majid. Itu tahiyat. Dok. Tahiyat sampai ke wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu bukan bacaan tahiyat, itu bacaan selawat ke atas Nabi yang sunat ab'ad yang berasingan. Sunat ab'ad yang berasingan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu sunat ab'ad nombor 2. Ketiganya, ni perici lapang ni. Tak standard gitu tau. 8 sunat ab'ad pun tak tahu. Tahu 2 je. Macam tahiyat awal dan kunut, tak standard lah. Low class. Tak standard. Allah. Belajar ilmu dunia. Buku siapa ke tinggi daripada orang lagi ni. Duk baca siang malang. Cima mata daripada hok power nipis tu, kau tebak. Kuatnya baca. Ilmu dunia. Ketiga daripada 8 sunat ab'ad, selawat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Wa ala ali sayyidina Muhammad. Ni bila pula ni? Kemudian daripada tahiyat akhir.
wa ala ali sayyidina Muhammad, tidak disunatkan baca selepas daripada tayat awal. Tayat awalnya hanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lepas tayat awal tidak disunatkan. Hak ni membaca ni selawat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tayat akhir. Tayat akhir, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, rukun qauli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rukun qauli. Wa ala ali sayyidina Muhammad, ini sunat ab'ad yang ketiga. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, sampai ke Hamidum Majid dipanggil sunat hay'ah. Jadi selawat atas keluarga Nabi ni sunat ab'ad yang tiga, kemudian dia bertahiyat akhir. Tapi mazhab Hanbali sama dengan qaul qadim bagi Imam Syafi'i, sama bagi qaul qadim bagi Imam Syafi'i, wa ala ali sayyidina Muhammad, kemudian daripada tahiyat akhir wajib juga baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tahiyat akhir ni kita maklumlah rukun, wajib kena baca. Wa ala ali sayyidina Muhammad, ini sunat ab'ad yang ketiga. Ini pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hanbali dan juga qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i, qaul qadim bagi Imam Syafi'i, wa ala ali sayyidina Muhammad, wajib kena baca. Qaul qadim bagi Imam Syafi'i, kita maklum kan, Imam Syafi'i ada dua qaul, dua pandangan. Satunya dia panggil qaul qadim, satu dia panggil qaul jadid, satu dia panggil qaul qadim. Qaul jadid ni Imam Syafi'i fatwa ketika berada di Mesir, pandangan yang terakhir. Qaul qadim Imam Syafi'i fatwa di Iraq, pandangan lama dia panggil. Qadim tu lamalah. Qaul qadim, qadim lamalah maknanya. Allah Ta'ala qadim tu, tu qadim hakiki. Qaul qadim, qadim zamani dia panggil. Qadim tu kan Allah qadim kan. Tu qadim tiada permulaan. Itu qadim hakiki dia panggil. Ada satu lagi dia panggil qadim zamani, lama-lama. Dalam surah Yasin itu kan, hatta adakal urjunil qadim, pelepas tamak yang usang, pelepas tamak yang buruk. Qadim sedia kala. Kan kita bercakap kan, kita kerja tepat ni sedia kala dah. Sedia kala tu Allah Ta'ala sedia kala. Tu qadim hakiki. Namun kata sedia kala, lama masa. Kita duduk kampung ni sedia kala dah. Tok nenek kita lahir kampung ni, sedia kala dah kita duduk kampung ni. Bukan jadi kamu duduk kampung ni tak ada permulaan, sedia kala macam Allah Ta'ala. Dah faham tu. Sedia kala Allah Ta'ala tu qadim hakiki. Kalau kita cakap sedia kala ni, tu perangai dia dah sedia kala. Perangai sedia kala. Perangai sedia kala nak berubah ni. Mana apa perangai sedia kala? Perangai lama. Tak pernah berubah. Daripada muda pak tua, gitulah perangai dia. Kita berkata perangai dia sedia kala. Mana apa sedia kala? Mana lama. Tu qadim, lama masa. Jadi qaul qadim bagi Imam Syafi'i, pandangan lama. Yang muktamadnya qaul jadid lah, pandangan yang baru. Jadi qaul jadid membaca selawat atau keluarga Nabi kemudian tahiyat akhir itu sunat ab'ad nombor 3. Qaul qadim bagi Imam Syafi'i, membaca selawat ke atas keluarga Nabi kemudian tahiyat akhir, wajib kena baca juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dia membaca tahiyat akhir, memanglah itu rukun. Wa ala ali sayyidina Muhammad, wajib kena baca juga qaul qadim bagi Imam Syafi'i kita sendiri dan juga mazhab Hanbali. Tu yang ketiga. Keempatnya, cukup ni. Dia ada 8 ni. Keempat ketika membaca tahiyat awal, keempat ketika membaca, 4 lagi ketika membaca kunut. Mana lagi yang keempat?
Keempatnya, duduk bagi sekalian yang tersebut itu. Kita membaca tahiyat awal sunat, duduk tu pun sunat. Dia kata tak duduk, dia nak mengiring, boleh je, tapi jangan buat lah. Tahiyat awal nak mengiring mana kita duduk asal orang sebelah ada kan nak mengiring macam mana. Dia tahiyat awal dia mengiring, dia tak duduk. Duduk tu sunat abad, bukan wajib pun. Adapun duduk ketika membaca tahiyat akhir itu rukun fi'li. Duduk ketika membaca tahiyat awal itu sunat abad fi'li. Beza. Membaca tahiyat akhir, selawat atas Nabi, kemudian tahiyat akhir, memberi salam. Ketiga-tiga tu dipanggil rukun qauli. Duduk bagi ketiga-tiga rukun qauli tu ada sunat, ada rukun fi'li. Macam ginilah. Takbiratul ihram rukun qauli, Fatihah rukun qauli, berdiri ketika takbir, berdiri ketika baca Fatihah adalah rukun takbir, rukun qauli, membaca Fatihah rukun qauli, qiyam berdiri ketika takbir, qiyam berdiri ketika baca Fatihah adalah rukun fi'li bagi ketika sebagai fardu bagi orang yang kuasa. Takbir rukun qauli, baca Fatihah rukun qauli, berdiri ketika takbir, berdiri ketika baca Fatihah adalah rukun fi'li pada sebagai fardu bagi orang yang kuasa. Jadi membaca tahiyat akhir, selawat atas Nabi, kemudian tahiyat akhir, memberi salam assalamualaikum, ketiga-tiga dipanggil rukun qauli. Duduk bagi ketiga-tiga tu dipanggil rukun fi'li. Sinilah kalau bilang rukun 13 tak cukup 13 akan timbul 12 je. Bilang rukun 13 akan timbul 12 je. Yang ke sebelah memberi salam, yang ke-12 tertib. Mana satu laginya? Dia hanya sebut membaca tahiyat akhir, dia tak sebut rukun duduk bagi membaca tahiyat akhir. Kan dalam kitab kita ni kan dia ada sebut rukun 13 di muka surat mana? Ada surat 15 tu kan. Dia ada rukun 13 rukun. Ke-9-nya membaca tahiyat akhir, ke-10-nya selawat akan Nabi SAW pada tahiyat akhir. Ke-11 duduk bagi keduanya, kedua tahiyat akhir dan selawat atas Nabi. Ke-12 memberi salam, 13 tertib. Ada satu rukun duduk bagi tahiyat akhir dan selawat atas Nabi akhir. Duduk tu rukun. Bila suruh bilang rukun 13, ni orang lain cerita ni, dia punya kelas dia lah. Dia suruh bilang rukun 13, bilang tak cukup 12 je. 12 je. Cukup tu cukup lah. Ada tak cukup. Kenapa dia tak cukup rukun 13? Satu dia tinggal. Duduk bagi tahiyat akhir tu dia tak sebut. Dia hanya sebut membaca tahiyat akhir, membaca selawat atas Nabi dan tahiyat akhir, kemudian memberi salam, kemudian tertib. Mana duduk? Duduk bagi tahiyat akhir tu rukun fi'li. Jadi ni ketika membaca tahiyat awal, baca tahiyat awal sunat abad, selawat atas Nabi kemudian tahiyat awal sunat abad, selawat atas keluarga Nabi kemudian tahiyat akhir sunat abad. Dan mana lagi sunat abad yang keempatnya? Duduk bagi sekalian yang tersebut itu. Duduk tu dia panggil sunat abad fi'li. Atau keluar 4 sunat abad yang berkait dengan tahiyat. Ada 4. Ada 4 lagi pula. Ke-5-nya membaca kunut. Membaca kunut subuh dan witir witir nisfu akhir di bulan witir nisfu akhir di bulan Ramadan. Sebab witir bermula dari malam 16 Ramadan. 16 sampai 30. Jadi kunut subuh sunat abad, kunut witir nisfu yang akhir pada bulan Ramadan itu pun sunat abad.
nisfu yang akhir. Nisfu yang kedua ada setengah kitab disebut. Dia ada dua nisfu. Pada nisfu bukan nama orang ni. Bukan cerita zaman Piromli ni, nisfu ni. Nisfu ni, orang nisfu, separuh. Dia ada dua separuh. Separuh pertama 1 hingga 15. Separuh kedua 16 sampai 30. Ni kalau semayang witir Ramadan ni, malam 15 Ramadan tu imam biasa amalan setahun sekali. Tok imam tanya orang, dah bukan kitab dah lah. Malam 15 ke baca kunut witir ni? Ke malam 16? Itu ada tok imam malam 5 dia baca kunut dah. Malam 5 Ramadan dia baca kunut dah witir. Bukan malam 15. Dia kata separuh kan? Separuh yang kedua. Baru mula malam 16. Memang dia tok imam tiap-tiap tahun. Memanglah dia baca kunut witir malam 16 juga. Tapi dah amalan setahun sekali. Dia pening juga, tak ingat juga. Itu kunut yang sunat abad. Jadi kelimanya membaca kunut. Keenam selawat atas Nabi dan atas keluarga dan sahabatnya, kemudian ada kunut. Tu sunat abad yang lain tu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, keluarga, wa sahbihi wa sallam. Kunut dia diakhir dengan astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kunut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, selawat atas Nabi, wa ala alihi, selawat atas Nabi, wa sahbihi, sahabat Nabi, wasallam. Itu sunat abad yang lain. Yang mana wasallallahu ta'ala doa yang menurut imam disunatkan mengkuatkan kembali wasallallahu tu. Tu imam kan, Allahumma hdina fi man hadait, makmum pun amin. Sampai ke fa innaka taqdi, tu imam baca perlahan, makmum baca sendiri fa innaka taqdi tu. Wasallallahu tu sunat, tu imam baca kuat semula, makmum pun amin di penghujung. Bila cerita di sini wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, itu selawat selepas membaca kunut. Itu bukan kunut. Sebab tu kalau kita baca kunut pendek, jangan tinggal selawat. Kita nak cepat, kita baca kunut pendek. Pada kunut pendek ni ada orang buat kelakar. Kunut panjang, kunut, dia kata. Kunut pendek, kunut, dia kata. Tu ngaruk gitu. Kita nak cepat, kita baca kunut pendek. Allahumma firli ya ghafur, tu kunut. Jangan lupa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu bukan kunut, itu selawat, jangan tinggal. Kalau kita baca kunut pendek, Allahumma firli ya ghafur, kita terus sujud. Kita kena sujud sawi sebab tinggal selawat. Itu sunat abad yang lain. Dah kan kita baca dah kunut pendek, kunut lain, selawat lain. Betul lah, kamu sudah membaca kunut Allahumma firli ya ghafur, itu kunut. Lepas tu selawat yang tinggal, itu sunat abad yang lain. Allahumma firli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu sunat abad yang lain. Ketujuhnya salam atas Nabi dan atas keluarganya dan sahabatnya, kemudian dia berkunut juga. Salam tu dikira sunat abad yang lain. Wasallam di hujung tu. Wasallallahu wasallam tu sunat abad yang lain tu. Yang ketujuh dia kata sini. Yang ketujuh. Dia semua kitab dah. Semua kitab. Sunat abadnya yang pertama kita bilang satu semula, ambil 4. Yang pertama membaca kunut, yang kedua selawat atas Nabi, yang ketiga selawat atas keluarga Nabi. Dia bagi gitu. Ni dak ni. Yang pertama kunut, yang kedua selawat atas Nabi, keluarga dan sahabat. Yang ketiga salam atas Nabi, keluarga dan sahabat. Wasallam, berilah kesejahteraan atas Nabi, keluarga dan sahabat. Dia bagi gitu. Biasa kita yang pertama kunut, yang kedua selawat atas Nabi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, yang ketiga selawat atas keluarga Nabi dan sahabat Nabi, wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu semua kita.
Yang kedua, selawat atas Nabi. Yang ketiga, selawat atas keluarga Nabi. Barulah yang terakhir, yang ke-8 ni, mana yang keempat lah. Yang ke-8, berdiri bagi segala tersebut itu berdiri tu. Berdiri ketika iktidal itu wajib. Berdiri ketika iktidal wajib. Kemudian kita pun baca kunut. Berdiri tu sunat abad. Mana kalau kita nak turun latah boleh? Boleh je. Tapi kena sujud sahwi juga. Sebab kamu tinggal satu sunat abad. Kalau dia kuasa lah. Kalau lepas iktidal dia pening nak baca kunut, dia hanyut dah. Dia turun latah lah. Tu tak apa tu. Dia masih iktidal berdiri comel. Nak baca kunut dia rasa macam sakit lutut, sakit belakang dah. Kalau nak baca kunut berdiri pakai dak baca dah ni. Nak jatuh dah ni. Dia pun turun duduk di latar. Dia pun baca kunut dalam duduk. Tak apa waktu. Waktu tak sunat jusawi sebab dia uzur. Ni dia orang tak uzur ni. Masa takbir, masa baca Fatihah, masa rokok, masa iktidal, wajib berdiri bagi orang kuasa lah. Lepas daripada dia iktidal, dapat dah tamakninah iktidal, selesai dah rukunya. Dia pun nak baca kunut tu sunat abad. Berdiri untuk baca kunut tu sunat abad fa'li dia panggil. Kerana jadi tahiyat tadi membaca ni macam tahiyat awal sunat abad, selawat atas Nabi, kemudian tahiyat awal sunat abad, selawat atas keluarga Nabi, kemudian dia tahiyat akhir sunat abad, duduk. Duduk tu sunat abad yang lain. Jadi 4. Membaca kunut sunat abad sampai ke astaghfiruka wa atubu ilaik. Selawat atas Nabi, keluarga dan sahabat sunat abad yang kedua. Salam atas Nabi, keluarga dan sahabat sunat abad yang ketiga. Berdiri ni, berdiri bagi 3 ni. Itu sunat abad yang lain. Tu jumpa lapang tu. Hak tak jumpa cari tu. Hak tak jumpa carilah. Orang cabat ni jumpa cari. Tak jumpa cari. Taklah. Ramai orang sebut sunat abad 2 je. Tahiyat awal kunut. 8 pengong tu. Dah. Buat 2, tahu 2, tapi buat belah ke 8. Cuma 8 tu tak pandai nak bilang. 8 lah. 4 ketika tahiyat awal, 4 ketika membaca kunut. Okay. Itu 8 sunat abad. Dan barang siapa meninggalkan satu daripada 8 ini, ada satu dia tinggal, maka sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Sujud sahwi ni dalam kitab ni ada bicara ke tidak, tajuk sujud sahwi. Sebab sujud sahwi ni dia ada bicara di hadapan. Dia ada bicara di hadapan muka 21. Dia akan bicara sujud sahwi ni ada 5 sebab. Ada 5 sebab. Salah satunya meninggalkan salah satu dari 8 sunat abad. Kita sujud sahwi ni, kita ingat ke tinggal sunat abad je. Dia ada 5 sebab. Kenapa kau disunatkan? 5 sebab. Salah satu sebabnya meninggalkan salah satu daripada 28 sunat abad. Itu sunat sahwi. Tapi satu daripada 5 sebab. Ada 5 sebab lagi sunat sahwi ni. Kita tahunya hanyalah kerana meninggalkan salah satu daripada 8 sunat abad. Kena-kena ada 5 sebab. Kemudian sujud sahwi ni pun dia ada syarat dia jugalah. Kalau kita sembahyang seorang, kalau kita tu imam, sujud sahwi tu wajib kena niat. Niat sujud sahwi. Dia kena niat. Tak niat batas sembahyang. Niat niat mana? Saja aku sujud sahwi 2 kali kerana tinggal sunat abad. Gitu. Oh, jawab pening gitulah nya. Sujud sahwi lah. Niat sujud sahwi mana tak? Takkanlah tak niat tiba-tiba sujud tak sabar. Memang kena niat. Ada pun makmum dia tak wajib niat, dia ikut imam dia. Imam sujud dia pun sujud. Tapi kalau semai seorang ataupun jadi imam, dia wajib kena niat. Dia nak sujud sahwi ni kena belajar pula hukum dia. Sebab kalau sujud sahwi ni tak kena, tak sunat sujud pun dia sujud, batal sembahyang. Dia sujud tanpa berniat, batal sembahyang. Jadi sujud sahwi ni perkara sunat. Tapi kalau perkara sunat buat dengan salah, batal sembahyang, nak sujud sahwi wajib kena belajar. Kalau tak sujud sahwi jangan sujud lah. Sujud sahwi ni sunat je, bukan wajib pun. Peran sujud sahwi adalah menampal kekurangan dalam sembahyang fardu, menampal kekurangan dan
memotong buang hak lebih ketika semayang. Itu pandangan sujud sahwi. Yang hukum sujud sahwi adalah sunat sahaja. Sunat sujud sahwi. Ni orang tanya pula, dah sujud apa ustaz? Sunat sujud sahwi. Yelah sunat. Kalau dah sujud batal. Batal pula ni kata sunat. Dah tanya buat apa? Dah sunat lah. Tak sujud tinggal perkara sunat. Dia tanya pula, dah kalau dah sujud kan ustaz? Sunat. Yelah sunat kalau dah sujud. Gerang jawab, batal dah sujud. Oh tadi ustaz kata sunat, dah sujud batal pula. Apa pula? Kenapa? Kerana kamu tanya kan? Dah tanya dah. Sunat. Kalau dah sujud sahwi, tinggal pakai sunat. Batal ke tak? Tinggal pakai sunat, batal ke mana? Dia nak kena jawab satu-satu. Tinggal pakai sunat kan ustaz? Batal ke tak? Tak batal. Tu lembut jawab gitu. Ni kadang-kadang geram. Kau tak tahu dah sunat, tanya buat apa? Tanya-tanya kata batal, dia pelik pulak. Dah sunat kata batal. Lah sebab kamu tanya. Dia batal. Jadi sujud sahwi ni hukum dia sunat, tapi kena belajar lah. Dia akan berbicara khusus nanti di masalah 21 hak berkaitan dengan sujud sahwi. Faslun, bermula ayat akhir itu 7 syarat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.